Okey. Okey, boleh mula? Boleh, boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, wabarakatuh. terlebih dulu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Atira binti Alwi. Saya Ya, merupakan seorang pelajar jurusan pengurusan awam dari oh, Universiti Utara Malaysia. Jadi pada oh ya. malam ni saya ingin menemu buat Encik Abdul Aziz tentang perkongsian antara budaya Indonesia dan Malaysia lah. Okey, Okey. boleh. Okey, terlebih dahulu bolehkah Encik Abdul Aziz perkenalkan diri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puan Atirah. Ni tak apa, ni kat luar rumah. Tak apa, Eh, tak apa. tak. Ah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama Abdul Aziz bin Mustamin. Mhm. Dah nama pakai bin tu dah tahu lahir kat Ah. mana. Umur 37 tahun. Okey. Sekarang tinggal kat Provinsi Bengkulu, Oh. daerah Sumatera. Kalau tengok kat maps tu boleh tengok. Hmm. Sekarang kerja sebagai dosen. Kalau dalam Dosen. bahasa Malaysia dia pensyarah. Okey. Uh, Syarah. okay. Okey, kalau kalau boleh cik apa ni beritahu pernah ke datang ke Malaysia sebelum ni? Oh, kalau Malaysia tu tempat lahir saya. Oh, tempat lahir. Okey. Saya lahir kat Sabah Oh. pada tahun 1985. Oh. Tapi masa tu ikut dengan parents, tapi dalam taraf kewarganegaraan Indonesia lah. Oh, okey. Jadi Oh. kat Malaysia tu ada kurang lebih kurang 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun Jadi tapi uh-uh. jadi encik pernah bersekolah lah kat sini kan? dah Ha. dah Oh, okey. mula tadika, sekolah Ha. rendah, ambil PMR, SPM dah semua. Dah. Oh, okey. Okey, jadi pada pendapat encik lah sepanjang tinggal di Malaysia lah, apakah pendapat encik tentang Malaysia secara umumnya? Malaysia tu sama dengan Indonesia. Ha? Yang pertama dia dengan masyarakat yang pelbagai kaum, dengan majoriti beragama Islam. Kemudian dia juga terdiri dari beberapa pulau yang lebih luas, Hmm. lebih banyak pulau-pulau yang membuat Indonesia itu Malaysia dengan Indonesia itu dekat sempadan. Kemudian Malaysia itu dengan penduduk pelbagai kaum itu dia dapat hidup dalam satu negara yang aman dan damai, walaupun politik dia kadang naik kadang turun kan. Ya. Jadi tapi overall itu tak ada masalah. Wah. Eh, Okey, okay. apa ni, sepanjang encik duduk di Malaysia, apakah ada makanan kegemaran? Makanan kegemaran ni yang berat ke yang ringan ni? Tak apa belakang. Dua-dua. Kalau yang Ah. agak level yang agak ringan sikit, kari pap lah. Kari Kari. pap, okey. Kalau yang agak ni, yang agak heavy sikit, macam apa-apa je lah yang bab-bab makan kari ke nasi. Nasi kari. Kari ayam, kari daging gitu. Kari ayam, Ah. macam tu. Dalam apa ni, makanan tersebut ada tak persamaan dengan Indonesia, dengan makanan di Indonesia? Ada sama, especially dalam tempat saya ni, majoriti kat sini juga Melayu, cuma Melayu Oh. Bangkahulu. Boleh Bangkahulu Bangkahulu. yang kalau kita buka
buku sejarah tu ada pernah ada tulis Bangkahulu, tapi kalau Indonesia nama dia Bengkulu. Dengan Bengkulu. majoriti masyarakat Melayu di sini dia ya sama je macam makan gulai kepala ikan, gulai ikan, yang bab-bab santan tu memang dah biasa kat sini. Saya pun pernah sekali lah pernah pergi ke Makassar. Saya pernah try makanan di sana lah. Makassar. Dia lebih kurang juga kalau macam pergi dekat restoran ada macam kangkung kangkung, masak Cah kangkung. kangkung. Ya samalah macam kalau ikan pun ikan bakar tu lebih kurang sama juga. Macam tu. Sama je. Ha. Bab lidah selera tu hampir sama semua. Ya. Sebab kita dalam masakan Nusantara ya. Ya yang Nusantara seru. Nusantara. Jadi first time datang ke Bengkulu tu dia tak ada masalah bab makanan. Bahasa je yang agak beza sikit. Walaupun sama-sama Melayu kat Malaysia kan. Ya. Okey, jadi bagi aspek nilai sosial pula pada pandangan Encik tentang nilai sosial di Malaysia pula. Nilai sosial saya tengok pergaulan antara masyarakat dia berjalan dengan harmoni, di mana walaupun ada 3 bangsa yang majoriti seperti Melayu, Cina dan India itu tapi dia boleh bersatu dalam macam-macam hal, walaupun ada sikit-sikit gaduh dalam politik, tapi itu kat mana-mana macam tu juga. Kemudian sosial itu disokong oleh kehidupan ekonomi yang agak stabil, sebab tu juga akan berpengaruh terhadap kestabilan politik sosial yang ada di Malaysia yang saya tengok selama ini. Sebab saya merasakan selama sekolah hidup di Malaysia dengan mostly zaman Dr. Mahathir kan, dapat merasakan bermacam pembangunan, walaupun terlepas dari apa pandangan politik dia sampai saat ini, itu tak ada masalah. Okey. Okey, dari segi nilai macam ada tak macam terdapat persamaan antara nilai tersebut dengan tempat encik? Nilai-nilai yang ada tu ada beberapa persamaan, seperti dengan masyarakat Melayu di daerah saya sini di Bengkulu, dengan karakter dia yang suka bergotong royong bila ada program, ada kegiatan. Kemudian karena majoriti Islam, sebab tu dia dalam kegiatan dia tu include dalam kegiatan sosial macam Maulidur Rasul, macam mana nak sambut Ramadan, semua sama. Indonesia Malaysia hampir sama je, tak ada masalah. Okey. Kalau di tempat encik, bahasa yang digunakan adakah dia ada dialek-dialek yang khusus yang membezakan antara bangsa atau suku kaum di tempat encik? Contohlah, saya bagi contoh, kalau di Malaysia dia ada dialek dia juga macam Kelantan, Sabah, dia lain sikit kan, utara dengan utara. Tempat encik macam mana? Sama dengan Malaysia. Kat sini juga di Sumatera dengan majoriti Melayu, tetapi dengan ada pecahan etnik-etnik dia sehingga membuat bahasa-bahasa dia berbeza. Contoh dia Melayu Bengkulu, Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu
Riau, Kepulauan Riau itu berbeza-beza. Kalau Melayu di Bengkulu ini dia masih agak ada influence dengan bahasa Minang. Jadi kalau bercakap tu dia hujung huruf dia tu ada oo dia. Nak ke mano, awak dengan siapa. Dia ada Macam tu. influence sebab dia tersebelah dengan Sumatera Barat, Minang. Lebih kurang macam kalau di sini macam Negeri Sembilan macam tu lah kan? Negeri Sembilan. Kalau buka balik sejarah tu yang berdarah Bengkulu Melayu itu macam era Fazira. Era Fazira terus ada Allahyarham Tuan Haji Ismail Kamus. Tu dia ada darah Melayu Bengkulu. Itu boleh cek dalam sejarah itu. Jadi kalau di apa ni Bengkulu kan tempat Bengkulu. cik tu ada bahasa kebangsaan ke itu macam Malaysia bahasa Melayu kan bahasa kebangsaan di Bengkulu itu sebab daerah Bengkulu ni dia tak ada suatu bangsa yang dominate daerah sebab dia berada di pesisi pantai barat. Jadi dia tak berapa begitu influence kepada pembangunan. Sebab tu dia dia ada bermacam suku yang ke sini sehingga kalau boleh cakap bangsa luar itu yang lebih dominate daripada bangsa yang ada asli dari Bengkulu ini. Kalau kita pergi daerah-daerah yang pedalaman di kampung-kampung itu kebanyakan dari suku bangsa Jawa. Jawa itu yang kalau secara statistik bancinya itu dia paling banyak di provinsi ini. Jadi apakah terdapat persamaan antara bahasa yang digunakan di tempat Encik dan di Malaysia? Ada banyak persamaan, ada banyak persamaan dalam bahasa macam itulah tadi dalam bab makanan, gulai, rendang, apa lagi dari segi misalnya kari pap di Malaysia itu di sini disebut dengan pastel. Pastel. Ya, tapi isinya sama je. Ada yang pakai bihun, ada yang ini. Kemudian bahasa lain sanak saudara. Tu sama. Saudara juga. Ya. Tapi kalau dah sampai Riau tu dah macam tanah Melayu lah. Macam tu. Ada banyak dia. Jadi dalam kalau saya boleh tanyalah apakah pemahaman Encik mengenai negara serumpun? Serumpun itu dia macam Malaysia dan Indonesia sebenarnya dia tak ada masalah. Bab gaduh-gaduh tu sebab kita dipisahkan secara geografi je padahal sebenarnya sama saudara je kerana kita banyak kalau nak tengok sejarah macam mana orang dari tanah Melayu pergi ke Sumatera pergi ke tanah Melayu jadi sebenarnya serumpun kerana secara bahasa kita sama, secara agama yang kita anut juga sama, terus budaya nilai sosial yang kita junjung selama ini juga sama. Bagaimana kita sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang ada. Kalau kat sini macam budaya Minang itu sama dengan yang ada di tanah Melayu, macam lebih baik mati anak daripada mati adatnya macam tu. Sama. Jadi serumpun tu kalau saya tengok itu dia lebih kepada sejarah macam mana apa yang ada di tanah Melayu dia tidak boleh dipisahkan apa yang terjadi pada negara Indonesia juga
tidak boleh lepas. Contoh paling penting itu penggunaan bahasa. Bahasa misalnya Gurindam 12. Gurindam 12. Itu belajar kat sini, kat SPM Malaysia juga belajar. Ya, sastra. Sastra. Dia kubur dia ada di Pulau Bintan di Sumatera. Raja Ali Haji kan. Dia ada situ. Ada juga. Jadi apa yang kita belajar tu kita belajar semua. Sama, hampir sama lah kata kan. Okey, seterusnya apakah hal-hal positif yang Encik dapat lihat dari negara Malaysia ni? Ada 3 benda yang saya tengok Malaysia ni istimewa. Yang pertama dia perlembagaan. Ya. Yang menempatkan raja sebagai penguasa macam tu. Kalau di Indonesia ni kan dia yang paling high dikit tu presiden. Jadi kalau Malaysia tu dia ada macam mana masalah pun kita kalau tak ada solution macam tu kita bagi kat sultan je. Ya betul. Itu yang pertama. Yang kedua tentang agama rasmi. Agama rasmi. Kalau kat Indonesia dia cuma ada 6. 6. Kalau cakap bab agama Islam itu bangsa lain macam China, India kat Malaysia dia tak boleh nak pertikaikan bab tu. Sebab dah termaktub dalam perlembagaan undang-undang. Yang ketiga keistimewaan orang Melayu. Itu yang saya pernah belajar kat Malaysia, sehingga sebenarnya ini nak menempatkan orang Melayu pada posisi yang baik macam tu. Karena saya pernah berfikir tentang macam mana nasib Melayu satu hari nanti. Kalau kita nak tengok macam mana ekonomi sekarang dah kena kanker dengan bangsa-bangsa asing macam orang China kat sini, walaupun nama dia dah nama Indonesia, tak macam Malaysia kan. Nama dia sangat Chinese tu. Jadi itu yang saya tengok Malaysia tu, insya-Allah dia akan bertahan sampai bila-bila. InsyaAllah, amin. Terima kasih atas tu. Jadi kalau bolehlah tidak keberatan untuk beri pendapat tentang sistem politik Malaysia dengan Indonesia. Sedikit sajalah. Sistem politik Malaysia dia di Malaysia dia itu saya cakap tadi, istimewa dia sebab dia ada sultan, ada raja. Macam mana pun problem tu kalau tak boleh settle, bagi je kat sultan. Berbeza dengan Indonesia yang kita menganut sistem republik. Republik ini betul, republik. Jadi kalau tak hati-hati dalam misalnya nak PRU macam kalau nak PRU tu kita boleh pecah sebab Indonesia ni dia sangat luas, suku bangsa dia macam-macam. Itu nak kena bagi semua tu. Misalnya nak jadi menteri itu, menteri ini kena bagi orang Sumatera ini, nak bagi orang Kalimantan ni, nak bagi orang Sulawesi macam ni. Kena dia ada pot dia. Kalau tak bagi tu dia merajuk. Kalau Malaysia ada juga macam tu, tapi itu tadi dia sebab dia ada raja, ada sultan, semua tak boleh lawan. Kan macam tu. Kalau di Malaysia lah, kalau saya boleh kongsi sedikit. Kalau di Malaysia Sultan tu, Raja tu, Agong tu adalah ketua negara. Kalau Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Dia akan bentuklah kerajaan. Jadi apa-apa yang nak buat, Sultan pun harus ikut juga perlembagaan. Sebab di atasnya adalah perlembagaan. Macam itulah. Itu erti dia ada controlling lah macam tu. Ya. Jadi dia termaktub.
Tidak boleh melanggari lah maksud dia. Ah, Macam tu. sebab perlembagaan tu dah macam kat Indonesia lah, dia ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, itu Ya, sebenarnya siapa pun tak boleh langgar nak ya betul-betul. siapa pun dia. Itu yang, tapi saya tengok sistem kerajaan kat Malaysia tu yang masih relevan lah sampai sekarang untuk mempertahankan keutuhan bangsa yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya pada pendapat Encik tentang sistem keluargaan, macam teras pembentukan keluarga yang baik. Keluarga tu dia cermin. Cerminan. Kita tak akan jumpa orang yang sukses, orang yang berjaya tu dia tanpa keluarga yang baik. Kita tengok, saya tengok berita juga semalam tu sebab Anwar Ibrahim akhirnya, saya juga pernah tengok dia macam mana ada kes itu macam ni, tapi sebab ada family dia yang support sangat kuat, akhirnya dia boleh jadi Perdana Menteri sekarang ni. Jadi dia faktor family itu dia sangat kuat. Tapi saya tak sokong mana-mana lah ya. Saya cuma bagi pendapat macam mana contoh yang ada di Malaysia itu, family itu menjadi sesuatu yang penting di mana credibility orang itu, terus track record dia selama dia ini, orang akan tengok dia dari keluarga, dia handle keluarga macam mana. Betul. Okey, soalan yang terakhir lah kalau saya nak tanya, apakah pesan Encik Aziz kepada semua rakyat Malaysia dan Indonesia? Dan pesan kepada orang Malaysia dan Indonesia, kita kena bersatu lah, bersatu. Sebab kenapa selama ini kita gaduh-gaduh, sebab orang nak tengok kita ni tak nak maju. Kalau Malaysia dengan minyak dia, Indonesia juga kan banyak minyak juga. Kalau kita boleh handle sendiri benda-benda ni, kita akan maju. Tapi itulah, kalau kita tak bersatu, itu yang akan menjadi ini. Hal-hal kecil yang boleh mengganggu hubungan kita sebagai negara jiran macam tu, itu yang harus kita ketepikan. Kita tahu kan macam mana kita bab bola sikit nak gaduh, bab itu nak claim, itu nak claim, ini sebenarnya sama je. Sebab misalnya ada rendang kat Malaysia, kat sini juga ada rendang. Sebab orang Minang juga ada kat Negeri Sembilan, kat sini juga ada orang Minang. Iyalah. Samalah. Sama je. Jadi benda macam tu tak payah nak gaduh-gaduh. Sebab kita sama je. Kerana konsep kita tadi serumpun. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Cik Abdul Aziz sebab sudi meluangkan masa lah, masa malam kan. Sorry lah kalau ganggu. Masa malam dengan keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Semoga study dia boleh sukses lah. InsyaAllah. Ini apa grade ini sarjana ya? Sarjana ijazah. Saya dah semester akhir dah. Tahun depan insyaAllah kalau tak ada apa-apa saya grad lah. Grad. Macam tu, semoga lancar study. Sebab